Tahukah Anda sebelum Batu Sawar dibakar pada tahun 1673, Johor dan Jambi pernah menjadi besan. Pada tahun 1659, Raja Ibrahim, pewaris Johor, mengahwini putri Sultan Jambi untuk menamatkan konflik di Tungkal. Namun hanya beberapa tahun kemudian, perang terbuka pula meletus. Perang yang berlarutan hampir 2 dekad itu mengubah keseimbangan kuasa di Selat Melaka. Sejak awal abad ke-17, kedua-dua kerajaan ini sudah bersaing di laluan perdagangan yang sama. Johor mewarisi legasi Melaka dan mahu mengawal Selat Melaka. Di Sumatera, Jambi bangkit sebagai kuasa perdagangan lada dan emas. Pertikaian di kawasan Tungkal menjadi titik geseran awal antara mereka. Pada tahun 1659, jalan damai dipilih. Raja Ibrahim, anak kepada Sultan Abdul Jalil Shah III, mengahwini putri Sultan Jambi. Perkawinan itu bukan sekadar ikatan keluarga, tetapi usaha menamatkan konflik dan menstabilkan hubungan dua istana. Beberapa tahun hubungan kembali tenang. Namun sekitar 1663 hingga 1664, kedudukan Jambi semakin kukuh selepas bebas daripada pengaruh Mataram. Keseimbangan kuasa di Selat Melaka berubah. Raja Ibrahim dipanggil kembali ke Johor. Hubungan dua istana menjadi semakin dingin. Sekitar tahun 1665, satu lagi usaha diplomasi dicuba melalui pertunangan pewaris Johor, Raja Bajau, dengan Putri Jambi. Namun perikatan itu tidak menjadi. Di mata Jambi, kegagalan itu bukan sekadar rundingan yang gagal. Ia menyentuh soal maruah di Raja. Pada tahun 1666, perang terbuka pun meletus. Dapatkan banyak lagi video begini untuk pengajaran dan pembelajaran sejarah di dalam kelas. Barulah belajar sejarah jadi seronok. Semuanya di cikgushare.my. Armada Johor dan Jambi saling menyerang kapal dagang dan pangkalan pesisir. Muara sungai dan laluan perdagangan menjadi medan tempur. Perang ini tidak singkat. Ia berlarutan bertahun-tahun, menghakis kekuatan ekonomi dan ketenteraan kedua-dua pihak. Sultan Abdul Jalil Shah III terpaksa mempertahankan wilayah sambil memastikan jaringan perdagangan tidak lumpuh sepenuhnya. Di Jambi, Sultan Ageng melihat peluang untuk melemahkan Johor secara berperingkat. Tahun 1673 menjadi titik paling genting. Armada Jambi menyusur masuk ke Sungai Johor dan menyerang Batu Sawar, pusat pemerintahan Johor ketika itu. Kota musnah, meriam dirampas, dan harta dibawa pulang. Sultan Abdul Jalil Shah III berundur ke Pahang untuk menyelamatkan kesinambungan pemerintahan. Kejayaan itu menjadi kemuncak kekuatan Jambi dalam perang ini. Namun kemenangan 1673 bukan penamat. Perang terus berlarutan. Pada tahun 1677, Sultan Abdul Jalil Shah III mangkat di Pahang. Johor berada dalam keadaan lemah tetapi tidak menyerah. Laksamana Tun Abdul Jamil menyusun semula kekuatan angkatan laut. Dengan bantuan sekutu luar, Johor kembali menekan Jambi. Menjelang sekitar tahun 1679, konflik yang bermula pada 1666 akhirnya reda. Tiada kerajaan yang lenyap. Johor tidak tumbang. Jambi juga tidak hilang dari peta. Namun kedua-duanya telah berubah. Perang hampir 2 dekad itu mengubah keseimbangan kuasa di Selat Melaka dan meninggalkan satu bab penting dalam sejarah hubungan dua kerajaan Melayu ini.